Perkataan Islam berasal dari bahasa Arab, artinya sejahtera, aman, harmoni dan dirujuk dari istilah memberi makna menyerah diri kepada Pencipta yang Maha Berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan serta melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Maksud Islam ialah agama ciptaan Allah yang lengkap lagi sempurna dengan segala peraturan dan undang-undang yang merangkumi penyusunan kehidupan manusia, baik yang mengenai orang perseorangan, kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan, sekaligus menghubungkan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam sejagat bagi menjamin kesejahteraan, keselamatan, kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam sebagai ad-din mengajar dan menyuruh umatnya berpandangan jauh dengan mengambil kira kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang dan seiring. Islam memberi perhatian kepada kepentingan jasmani sama diberi kepada kepentingan rohani, agama dan kemajuan di dunia dan di akhirat. Pengertian ad-din. Perkataan ad-din dalam bahasa Arab membawa pengertian kepada agama. Maksudnya suatu cara hidup atau bentuk hidup atau peraturan hidup atau suatu pegangan hidup. Islam ialah agama dan tidak semua agama itu Islam. Maka jika dua perkataan itu digandingkan, ia menjadi agama Islam yang membawa maksud suatu pegangan hidup atau cara hidup yang menjamin segala keselamatan di dunia dan di akhirat. Firman Allah, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Al-Imran ayat 19. Sejarah Islam. Pada 6 Ogos 610 Masihi, agama Islam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bermula pada abad ke-7 Masihi, agama Islam mula disebarkan di tanah Arab sehingga ke sebelah timur dunia. Namun begitu, agama Islam dibawa masuk ke tanah Melayu sejak abad ke-12 Masihi. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah sama dengan 1303 Masihi telah ditemui di Kuala Berang, Terengganu. Selain itu, Kesultanan Tanah Melayu Melaka terkenal sebagai pusat pemerintahan yang berperanan penting dalam penyebaran dan pengukuhan agama Islam. Agama Islam telah menjadi agama rasmi Kesultanan Melaka. Ulama dari tanah Arab dan India dijemput untuk mengembangkan ajaran ini dan Istana Melaka menjadi pusat agama Islam. Agama Islam berkonsepkan kepercayaan kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW, pesuruh Allah dan Rasul yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Seterusnya, ajaran Islam bermatlamat untuk melahirkan manusia yang mempunyai konsep kepercayaan yang betul, iaitu hanya percaya kepada kekuasaan Allah semata-mata. Ajaran Islam juga bermatlamat untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistematik dalam setiap situasi kehidupan mereka. Secara ringkasnya, iman bermaksud mempercayai, meyakini serta membenarkan dengan hati akan sesuatu perkara tanpa keraguan dan juga syakwa sangka. Rukun iman merupakan asas keimanan kepada seseorang yang beragama Islam. Terdapat 6 rukun iman dan orang yang hanya beriman sebahagian daripadanya tergolong dalam golongan yang sesat. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Ia bermaksud kita yakin di dalam hati dengan sepenuhnya tentang kewujudan Allah. Ia juga bermaksud kita yakin bahawa Allah yang menjadikan alam ini dan hanya Allah yang wajib disembah dan juga tempat untuk kita mengabdikan diri. Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Allah telah menciptakan malaikat berlainan daripada kejadian manusia, iaitu diciptakan daripada cahaya. Dan mereka juga tidak mempunyai jantina. Malaikat ini setia menjalankan perintah Allah tanpa terleka sedetik pun. Jumlah malaikat sangat banyak, namun kita diminta untuk mengingati 10
sahaja, iaitu Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik dan juga Ridwan. Rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi bertujuan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Ia mengandungi perintah dan larangan serta peraturan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Terdapat 4 kitab yang diturunkan, iaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa dan juga Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Rukun iman yang keempat ialah beriman kepada para rasul. Para rasul dipilih oleh Allah daripada kalangan manusia untuk menyeru dan juga membimbing manusia agar mentauhidkan Allah dan beribadat kepadanya. Terdapat perbezaan antara Nabi dan Rasul. Nabi diberikan wahyu untuk diri sendiri, namun Rasul diberikan wahyu untuk diri sendiri dan juga umatnya. Oleh itu, semua Rasul adalah Nabi, namun tidak semua Nabi adalah Rasul. Dan wajib untuk kita mengetahui 25 orang Rasul tersebut. Rukun iman yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat ialah hari kemusnahan dan kehancuran alam ini. Kita mestilah percaya bahawa dunia ini hanya sementara dan semua makhluk akan mati. Pada hari itu, seluruh amal kebaikan dan keburukan akan dihisap dan ditimbang dengan seadil-adilnya. Ia menjadi penentu sama ada destinasi terakhir kita syurga atau neraka. Rukun iman yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Ianya dapat diartikan sebagai takdir. Qada ialah meletakkan atau memutuskan sesuatu hukum dan qadar ialah ketentuan Allah. Beriman dengan qada dan qadar bererti menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah dengan hati yang reda dan ada hikmah di sebalik ketentuan tersebut. Apabila kita membina suatu binaan, kita mesti dijadikan tiang asasnya dahulu untuk memastikan kekuatannya terjamin dan tidak meneroboh. Begitu juga dalam konteks beragama. Islam datang membawa peraturan dan disiplin yang perlu dipatuhi oleh pengamalnya. Islam bagaikan sebuah bangunan yang kukuh. Ia sentiasa menaungi dan menjaga sesiapa sahaja di dalamnya daripada berbagai ancaman. Mereka yang berada di bawahnya akan terjamin keselamatan hidup dan mendapat kebaikan berpanjangan. Rukun ini penting dapat menjadi asas kepada prinsip pengenal agama Islam. Ia berada di bawah tingkatan Islam daripada 3 tingkatan yang wajib difahami oleh setiap Muslim apabila menyentuh prinsip mengenal agama Islam, iaitu Islam, iman dan ihsan. Untuk memahami Islam dengan lebih jauh memerlukan ihsan mengetahui terlebih dahulu rukun-rukun yang menjadi dasar dan tonggak utama dalam agama ini. Islam memiliki 5 rukun kriteria yang wajib diketahui oleh sesiapa sahaja yang bergelar Muslim. Rukun-rukun Islam juga terdiri daripada mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Akhir sekali, sebagai seorang perkara penting yang termaktub di dalamnya sahaja adalah tidak mencukupi. Sebaliknya, setiap Muslim harus memahami dan menghayati segala kehendak rukun agar dasar-dasar serta kaedah-kaedah Islam yang ditetapkan ini dapat dipatuhi sepenuhnya. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa mazhab yang boleh dianut oleh setiap umat Muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Perlu difahami, perbezaan mazhab dalam agama Islam bukanlah mengenai perkara yang berkaitan dengan akidah. Permasalahan atau perbezaan dalam mazhab ini hanyalah disebabkan perbezaan pendapat para ulama dalam isu ibadat sahaja. Penjagahan pendapat antara ulama mazhab ini juga masih berpandukan kepada dalil dan hujah daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Kemunculan mazhab ini juga wujud setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Mazhab dalam Islam boleh dikategorikan kepada 3 topik utama, iaitu pegangan akidah, perundangan fikah yang mempengaruhi cara sesebuah amalan dilaksanakan, dan kesufian, tasawuf yang melibatkan penyucian hati. Dari pegangan akidah, Ahli Sunnah merupakan kumpulan terbesar dalam Islam. Ahli Sunnah atau Sunni percaya bahawa 4 khalifah pertama merupakan pewaris benar kepada Nabi Muhammad SAW kerana Allah tidak menunjukkan mana-mana ketua tertentu untuk mewarisinya. Sunnah mengakui 4 mazhab aliran pemikiran utama yang sah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat-empat mazhab ini menerima kesahihan yang lain dan seorang Muslim boleh memilih mana-mana yang menyenangkannya.
Dari pegangan Syiah membentuk 10 hingga 20% Muslim dan adalah rumpun kedua terbesar Islam. Mereka percaya dalam kepimpinan imam dari keturunan Ali bin Abi Talib yang mengikut kebanyakan Syiah tidak mungkin berbuat salah. Mereka percaya bahawa Sayyidina Ali yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW merupakan pewaris sebenar baginda dan mereka memanggil beliau imam pertama. Bagi mereka, seorang imam memerintah dengan hak pelantikan ketuhanan dan memiliki kuasa kerohanian mutlak di kalangan Muslim, mempunyai kata terakhir dalam hal doktrin dan wahyu. Islam Syiah mempunyai beberapa rumpun. Yang terbesar iaitu Syiah Imam 12, di mana istilah Syiah secara umum lazimnya merujuk kepada kumpulan ini. Walau Imam 12 berkongsi banyak amaran teras dengan sunnah, dua rumpun ini tidak bersetuju mengenai taraf kepentingan dan kesahihan sebahagian koleksi hadis. Syiah Imam 12 mengikut tradisi hukum yang dipanggil Fiqh Jafari. Kumpulan Syiah lain termasuk Ismailiyah dan Zaidiyah yang berbeza dari segi senarai imam dan kepercayaan teologi. Khawarij pula adalah kelompok Muslim yang pada mulanya menyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib tetapi kemudian menolak kepimpinan Ali. Golongan ini mula terbentuk pada akhir abad ke-7 Masihi di selatan Iraq. Mereka berbeza daripada golongan Sunni dan Syiah. Dari perundangan fikah pula terdapat 8 mazhab iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Imamiyah, Islamiyah, Zaidiyah dan juga Ibadi. Dan akhir sekali, kesufian tasawuf. Kesufian atau sufisme merupakan satu bentuk pendekatan mistik estetik terhadap Islam dengan memfokuskan lebih kepada aspek kerohanian agama. Sufi berusaha untuk memperoleh pengalaman terus dari Allah dengan mengguna pakai daya gerak hati dan emosi yang harus dilatih seseorang untuk diguna. Sufisme dan syariat Islam biasanya dianggap menjadi pelengkap. Walaupun sufisme telah dikritik oleh kumpulan Salafi sebagai bid'ah tidak wajar, kebanyakannya golongan sufi atau tarekat boleh dikelas sebagai sama ada sunnah atau syiah, walau ada yang mengelaskan diri mereka hanya sebagai sufi. Kesimpulannya, walaupun berbeza pandangan, orang Islam masih perlu menghormati kesemua pendapat ulama ini walaupun hanya berpegang kepada satu mazhab saja. Hari perayaan dalam Islam kebanyakannya berasaskan pada kehidupan Nabi Muhammad, terutamanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Al-Quran. Islam mempunyai dua perayaan utama, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil-Adha. Cara perayaan dalam Islam disambut mungkin berlainan mengikut budaya dan juga mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Perayaan dalam Islam secara umumnya mengikut kalender Qamari dan oleh itu disambut sedikit lebih awal setiap tahun relatif dengan kalender Suria. Takwim Islam mempunyai 12 bulan dan 354 ke 355 hari. Kalender bulan Sunnah wal Jamaah dan Syiah tidak sentiasa berbetulan. Kadang-kala suatu cuti Syiah dan cuti Sunnah wal Jamaah disambut pada 2 hari yang berlainan. Biasanya 2 hari yang berturut-turut. Hari Raya Aidilfitri atau perayaan kenduri adalah cuti dirayakan pada hujung Ramadan dan puasa sepanjang tahun. Tujuan puasa adalah untuk mengajar umat Islam untuk bersabar dan kerendahan hati dan juga untuk memperingati umat Islam bahawa mereka adalah bertuah dan seharusnya membantu yang miskin dan yang kurang upaya. Hari Raya Aidilfitri atau perayaan kenduri adalah cuti dirayakan pada hujung Ramadan dan puasa sepanjang bulan. Tujuan puasa adalah untuk mengajar umat Islam untuk bersabar dan kerendahan hati dan juga untuk memperingati umat Islam bahawa mereka adalah bertuah dan seharusnya membantu yang miskin dan yang kurang upaya. Pada awal pagi hari pertama Aidilfitri, umat Islam akan melakukan sembahyang upacara amal, bergelar solat sunat hari raya ataupun solat Aidilfitri. Gula-gula, makanan dan minuman bukan beralkohol akan disediakan di masjid dan di rumah. Hadiah juga akan diberikan dan ditukar di antara kawan-kawan dan keluarga. Selain itu, terdapat juga beberapa perayaan lain selain Awal Muharram, Maulidur Rasul dan Hari Raya Ashura.